Alhamdulillah wa bihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala rasulihil amin. Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, Alhamdulillah kita bertemu lagi, dan pada hari ini kita nak menyambung lagi Islam sebagai way of life, mencontohi kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam segala perilaku, termasuklah adab-adab yang kita nampak kecil tapi cukup besar kaitan dengan agama. Pada yang lepas kita berbincang berkenaan adab makan, dan hari ini kita akan sambung adab minum menurut sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan bagaimana kita nak masuk duduk dalam majlis orang. Yang pertama, muslimin yang dirahmati sekalian, kita kena ingat bahawa makanan baik minuman yang kita minum itu datang daripada Allah. Bukan kita yang cipta. Anggota badan kita pun bukan yang kita cipta. Dan agama pun bukan kita cipta. Jadi kita yang makhluk dicipta ini kena ikutlah pencipta. Dan Rasulullah sebagai contohnya. Maka minum ada adab-adab supaya dapat sunnah. Yang pertama, kalau kita nak minum, kita minumlah dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Minum Bismillahirrahmanirrahim. Dan saya baca satu tulisan Al-Imam Ghazali menceritakan bahawa syaitan ini, mana-mana bekas, mana-mana pakaian baik, kalau kita mulakan nak buat sesuatu makanan, minuman, kita baca bismillah, makanan dan minuman itu dia menjadi beracun. Setan tak boleh makan. Malah Nabi sebut, Nabi kata, kalau kamu nak tutup malam-malam makanan kamu tudung saji kamu, makanan sisa makanan tudung dengan baca bismillah, yang makhluk tu tak boleh masuk. Kalau ikut ada lubang-lubang, jin dan sebagainya, dia boleh masuk. Tapi dengan bismillah, dia tak boleh masuk. Tutup pintu rumah, tutup, jangan ada gangguan malam, juga dengan baca Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kalau kamu nak minum pun, minumlah dengan baca bismillah. Dan sunat minum menurut hadis Nabi, minumlah dengan minum 3 teguk. Minum 3 teguk. Mana kalau ada gelas nak minum, duk. Sebentar lagi azan akan berkumandang menandakan masuknya waktu salat subuh bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. Dia minum, dia tahan 3 minggu. Bayangkan macam mana dia minum. Pelahap minum. Kita orang yang berakhlak ni minum, Nabi kata, minumlah 3 teguk ataupun 2 teguk. 2 teguk, 3 teguk pun boleh. Dan bacalah bismillah bila kita minum tu bismillahirrahmanirrahim, minum. Dan bila kita lepas, bacalah alhamdulillah lepas minum itu. Sunat. Maknanya dia sunat dia dalam makan gitu kak. Kalau kita makan, kita sebut minggu lepas, kita minum, kita sunat minum 3 teguk ataupun 2 teguk. Makan pun sunat, kita kira. Kalau boleh kita suap makanan itu kira. Sunat kita berhenti kiraan yang ganjil. Minum macam juga, sunat minum kiraan yang ganjil. Kalau kita minum berapa teguk, 6 teguk, tambah teguk lagi, jadi 7, berhenti. Makan
Suap. Berapa suap? 15 suap. Berhenti. Kalau nak tambah lagi, 16, 17 suap. Sunat suap. Kita kadang-kadang tak kira suap. Makan. Berapa pinggan? Tak tahu berapa pinggan. Minum. Berapa gelas? Bukan berapa teguk. Berapa gelas? Yang kita kadang-kadang minum pakai sunat gelas. 5 gelas. 3 pinggan. Itu dah. Kita kira macam ni. Taib sunat. Kemudian, makruh minum daripada mulut tempat menyimpan air. Maknanya kalau kita ada ada apa kita minum tu, ada botol ke, ada apa yang orang letak air tu kan, dalam apalah yang kita letak air, teko dan sebagainya, kita makruh minum tempat tempat mulut air simpan. Jadi kalau air masuk ke situ, kita minum juga. Macam teko, dia punya muncul tu, suap dalam mulut minum. Itu makruh tu. Ataupun kita punya bekas air yang besar, ambil minum, itu makruh tu. Tapi kalau botol air kecil yang kita beli, mineral water yang kecil tu, gelas tak ada, kita seorang nak minum, yang tu tak apalah. Tapi kalau ini untuk kegunaan orang lain, sebab Nabi SAW menyebut, sahabat menyebut, Rasulullah SAW ayyashraba min fis siqai awil qirbah. Rasulullah SAW telah melarang meminum daripada mulut tempat air minum seperti botol, kendi dan sebagainya, ataupun daripada mulut tempat keluar air itu. Makruh. Di sini larang, sini bukan haram, tapi makruh. Sebab dia boleh melanggar kesopanan adat kita. Dan kita bimbang juga mulut kita kalau ada penyakit ke nanti kena orang lain dan sebagainya. Jadi eloklah kita minum dalam gelas. Kemudiannya, adat minum ni dia makruh kita tiup ke dalam air. Makruh. Macam kita kan, air panas. Kita sebelum kita dulu, orang kita tiup dulu. Tiup, hukumnya makruh. Kita nak tahu panjang lebar tiup macam mana, kita insya-Allah jumpa lagi selepas ini. Ya Rasulullah. Kita nak minum, tapi minum biarlah dalam keadaan adab, akhlak. Makruh kita minum, kemudian kita tiup dalam air yang kita minum tu. Terutama sekali kalau minuman tu minuman yang panas. Maknanya kita minum. Kalau air panas, kita biarkan dia sejuk dulu. Sebab anna Nabi sallallahu alaihi wasallam naha an yutanaffasa fil ina' aw yanfakha fihi. Dalam satu hadis menceritakan bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang bernafas dalam bekas air ataupun meniup dalamnya. Maknanya kalau kita minum gelas, kita tak boleh minum. Masa itulah kita nak menghembus nafas dalam tu, tak sayugia. Dan yang keduanya, ataupun tiup air panas dan sebagainya. Dan ulama menceritakan hadis ni, Nabi kata larang di sini bukan haram, tapi dia makruh saja. Sebab wallahu alam, mungkin ada dari sudut pernafasan kita yang dalam mulut kita, kalau air tu panas pula, kita tiup pula dia, mungkin wallahu alam memang ada kesihatannya, boleh ada kesan, jadi bertentangan pula dengan kesopanan masyarakat. Jadi kita minumlah. Dan satu lagi, tak elok minum air yang panas sangat. Panas nanti ada banyak kerugian. Taib, nanti lidah sakit dan sebagainya. Sabar, tunggu dulu. Taib, kemudian minum ni, minum yang paling bagus ialah minum dalam keadaan duduk, tidak berdiri. Sebab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam satu hadis menyebut annahu naha an yashraba ar-rajulu qa'iman. Nabi melarang orang minum berdiri. Dan Nabi pernah sebut la yashrabanna ahadum minkum qa'iman. Kalau boleh, janganlah kamu sekali-kali biasa minum berdiri. Jangan minum berdiri. Muslimin muslimat sekalian, walaupun begitu ada satu riwayat yang menceritakan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah satu kali minum berdiri. Bila sejarah beritahu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tawaf. Lepas tawaf, berhenti tawaf, minum air Zam-Zam. Jadi boleh jadi wallahu a'lam, boleh jadi ketika orang tawaf ramai, kalau duduk mungkin tak apa sesuai, maka Rasul berdiri. Maka di sini juga kita boleh ambil satu panduan bahawa sekiranya dalam suasana kita nak minum tu yang lebih senang, yang lebih mudah. Maksud mudah ni, kita utamakan yang sunat dulu, duduk. Kalau duduk tak ada, tempat tak ada, semua tak ada, menyusahkan kita waktu itu, maka berdiri bolehlah kita pilih. Maknanya nak ceritakan ada keharusan. Itu minum saja, berdiri. Untuk makan, berdiri, wallahu alam.
Jadi muslimin yang dirahmati sekalian, sebab itu Islam tidak nak menyusahkan kita. Kalau tak ada kerusi, tak ada tempat duduk semuanya dalam makan berselerak, duduk pula kemudian ada atas tanah semua pula, atas rumput, jadi bimbang kotor dan sebagainya, waktu itu bolehlah kita makan berdiri sebab tidak ada tempat dan sebagainya. Kemudian adab minum ni, kita dilarang sebenarnya makan ataupun minum dalam bekas daripada emas dan perak. Di sini bukan hukumnya makruh, tapi hukumnya haram. Tidak dibenarkan. Dalam satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Alladhi yashrabu fi aniyatil fiddah fa innama yujarjiru fi batnihi nar jahannam." Orang yang minum dari bekas perak sebenarnya dia sedang mengocakkan dalam perutnya api neraka jahanam. Kalau kita makan daripada makan, okey, minum, okey, tapi dalam bekas yang emas perak, maka seolah kita menggerakkan api neraka dalam perut kita. Tak dibenarkan. Dalam satu hadis lain lagi disebut, "Man syariba fi ina'in min dhahabin aw fiddah fa innama yujarjiru fi batni nara min jahannam." Tadi sebut perak, sekarang hadis menyebut barang siapa yang minum daripada bekas emas ataupun perak, sebenarnya dia sedang mengucapkan lempuk, dia menggerakkan, dia membakarkan dalam perutnya api neraka jahanam. Islam tidak membenarkan bekas kita, makanan kita, makan ataupun minum daripada emas dan perak. Kenapa? Dia akan melahirkan takabur, dia akan mengangkat diri, dia akan merasa besar. Dan kadang-kadang dia akan mematahkan hati-hati orang miskin, rasa Allah. Maklumlah dia nak hidup, nak berhias pun tak boleh. Yang sana makan campak-campak dan sebagainya, menyebabkan hati orang miskin rasa terharu, terluka dan sebagainya. Muslimin yang dirahmati Islam. Kemudian minum dan makan ni, adab kita, larangan kita memenuhkan perut kita makan dan minum. Tak boleh makan, minum. Dalam satu hadis sebut, "Mala'a adamiyun wi'a'an syarran min batnih bihasbi ibni adam luqaymatun yukminu salbuh fa in kana la budda fa'ilan fa thuluthu li ta'amih wa thuluthun li syarabih wa thuluthun li nafsih." Maksudnya, kita kalau boleh nak makan, fa thuluthun li ta'amih, 1/3 untuk makanan, kemudian 1/3 untuk minuman, dan kemudian 1/3 untuk pernafasan. Itu tiga yang kita bahagi. Sebab orang yang makan dalam keadaan begitulah, dia akan beri ketenangan. 1/3 untuk makanan, 1/3 untuk minuman, 1/3 untuk pernafasan. Kalau dia makan 3/3, almarhum dia, habis dia, tak sempat nak bernafas, semput dan sebagainya. InsyaAllah kita jumpa lagi selepas ini. Yang boleh kita bersalam. Salam. Sebab bersalam tu bukan biasa. Salam, ada orang salam pakai begitulah, ada gegar lah, ada 1, 2, 3 itu dia punya pasalah. Tapi bersalam tu sunat. Dan bersalam ni sebenarnya dia sunat sampai tengok mata. Sebab dia ada pahala bersalam ni. Nabi SAW menyebut, "Idzal taqal muslimani fatasafaha wa hamidallaha ta'ala wastaghfara ghafarallahu azza wa jalla huma." Bila dua orang muslim bertemu, kalau kita bertemu lalu berjabat tangan serta memuji Allah Ta'ala dan beristighfar kepadanya, Allah akan mengampuni dosa kedua-duanya. Jadi bersalam bukan sembarangan. Cumanya bersalam tu biarlah betul-betul salam pegang, tengok, salam. Ini kadang salam tak tengok pun, pegang mata ke lain, tangan ke lain. Ada pernah jumpa salam tu disentuh je, pek, itu je. Itu bukan salam. Tasafah tu dia salam saya masuk tangan ni. Begitu, apa khabar dan sebagainya. Jadi satu, bersalam ketika bertemu. Yang keduanya, ada satu lagi hadis sebut, ma min muslimaini yaltaqiyani fayatasafahani illa ghufira lahuma qabla an yatafarraqa. Tiadalah dua orang muslimin kalau dia berjumpa, dia bertemu lalu berjabat tangan, melainkan diampunkan oleh Allah keduanya sebelum mereka berpisah. Jadi sebelum berpisah lagi Allah dah ampunkan dosa kita. Kemudian kalau kita masuk majlis kita makan dan minum sebagainya, kalau kita nak duduk kat mana? Majlis. Nak duduk kat mana? Ialah kalau tempat duduk banyak terbuka luas, orang tak tunjuk apa-apa, kita boleh duduk di mana-mana kita nak duduk. Tapi kalau kita masuk majlis, kalau tuan rumah tu ditunjuk, saudara sini, duduk sini. Sini. Mari kat sini. Kalau dia tunjuk sana sini, maka sunnah dalam majlis kita ikut tuan rumah. Sebab
sebenarnya tuan rumah tu, kerana dia tahu di mana tempat yang sesuai untuk kita. Yang keduanya, dia pula tahu selok-belok rumah dia. Sebab rumah orang ni kadang-kadang ada aurat. Aib malu contohnya. Dia duduk kat situ. Kenapa? Sebab kalau duduk kat sini nanti anak nak lalulah, isteri nak lalulah. Sebab dia tahu rumah dia. Rahsia nampak benda-benda pelik, duduk kat sini nampak sana, nampak sini yang dia tak suka, maka kita nak pergi rumah orang, majlis orang, ikutlah tempat yang dia duduk. Dan pula tuan rumah tu kerana dia tahu makam orang yang datang tu, orang besar, orang kecil, dia tahu tempat duduk. Jadi kita kena ikut dia. Sebab dalam satu hadis Rasulullah SAW bersabda, "Man dakhala dara qaumin falyajlis haitsu amaruhu fa innal qauma a'lamu bi'aurati darihim." Nabi kata, barang siapa masuk rumah seseorang, maka dia dah duduk tempat orang yang suruh duduk, sebab tuan rumah lebih tahu tentang aurat rumahnya. Jadi kita, kalau orang tak tunjuk mana-mana, boleh duduk kat mana-mana. Kemudian yang seterusnya, nak duduk kat mana? Dalam satu hadis lagi menyebut, kalau boleh, jangan kita duduk di tengah-tengah orang. Orang dah buat lengkungan, kita duduk tengah, seorang diri kat situ. Jangan duduk kat situ. Jangan, sebab kalau duduk kat situ kat tengah-tengah, nanti kita membelakangi orang. Orang lain pula marah pada kita. Dan kadang-kadang ialah dia marah, dia maki, dia laknat kita tertutup, orang lain tak nampak dia, nak makan pun dan sebagainya lah. Jadi kita tak seria duduk di tengah-tengah, kecuali kalau sudah tidak ada tempat lain lagi. Kalau orang dah buat keliling, tempat di belakang banyak kosong, duduk di belakang dulu. Kecuali semua dah penuh semua, di tengah saja kosong. Waktu itu kita tidak dimarah. Sebab dalam Quran Allah pernah menyebut, وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ. Allah tidaklah menyusahkan kamu dalam perkara agama. Maknanya kalau susah dah tak ada ruang lagi, boleh kita duduk di tengah-tengah, tak apa. Sebab sudah terpaksa, dia tidak berdosa. Kemudian dalam majlis ni, adab orang duduk dalam majlis ni, kita tidak dibenarkan sama sekali duduk dalam majlis duduk berbisik-bisik. Kalau majlis tu 3 orang saja tak benar, tak dibenarkan. Kalau kita duduk dalam satu majlis, kita 3 orang duduk-duduk, tiba-tiba kita berdua duduk bisik-bisik, orang sebelah tengok, dia sesuatulah pada kita, maka hukumnya tidak dibenarkan oleh Islam. Sebab kita bimbang nanti dia menyangka yang bukan-bukan pada kita, dia kurang senang dan sebagainya. Maklumlah kita 2 orang, mungkin terasa dia kata kat aku ke apa ke dan sebagainya. Jadi duduk dalam majlis jangan berbisik-bisik. Dan nak beritahu lagi, hadis Rasulullah SAW pernah bersabda, Nabi bersabda, idza kuntum thalathatun fala yatanajathani duna thalith min ajli anna dhalika yuhsinuhu. Nabi SAW bersabda, jika kamu duduk 3 orang, janganlah 2 di antara kamu duduk berbisik-bisik serta membiarkan yang ketiga, kerana yang demikian itu akan mendukacitakan, menyusahkannya, menyebabkan dia rasa yang bukan-bukan. Kemudian sesiapa yang keluar daripada satu majlis, kalau kita tengah duduk dalam satu majlis orang ceramah ke, majlis apa-apa ke, duduk dalam satu majlis, tiba-tiba kita nak keluar. Dan bila kita nak keluar, sunat kita minta izin. Minta izin lebih dahulu. Kita minta izin maknanya dengan isyarat, angkat tangan ke, ataupun pegang dada, tunjuk jari nak keluar ke, biar orang tahu, supaya tidak adalah itu merupakan adab, supaya tidak menimbulkan syak, orang kita tak suka pada majlisnya, programnya dan sebagainya. Minta izin, sebenarnya itu adalah hak kita yang nak keluar. Dan kemudiannya bila kita keluar balik, bila kita minta izin, maknanya kita mungkin nak masuk balik, dan orang yang masuk balik dia berhak untuk duduk tempat dia. Jadi orang lain eloknya kalau untuk keluar minta izin nak masuk balik, kita tahu majlis belum selesai, elok jangan kita ambil tempat dia, sebab dia berhak untuk duduk tempat dia kembali. Baik, muslimin yang dirahmati sekalian. Kemudian dalam majlis kita tak dibenarkan bercakap-cakap, mengganggu majlis. Sebab itulah dalam Islam ni, nak beritahunya, dalam majlis ni kita diajar oleh Islam supaya bila selesai majlis kita berdoa. Kalau sudah makan, ada doanya. Kalau sudah minum, ada doanya, alhamdulillah. Dan kalau sudah majlis pun kita ada doanya.
Doa apa? Doa dipanggil doa kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Maknanya maha suci engkau ya Allah, Tuhanku, dan dengan kepujianmu aku menyaksikan tiada Tuhan melainkan engkau. Ampunkanlah dosaku dan aku bertaubat kepadamu. Itu doa khusus untuk kafarah kalau kita buat salah, gangguan dalam majlis dan sebagainya. Barulah kita makan, kita minum, dan majlis kita pun diredai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rasulullah.